Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama kita ikuti pengajian kita pada pagi ini melalui kuliah duha online. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita, kuliah kita khususnya yang akan membincangkan berkenaan dengan tentang kiamat. Dalam minggu lepas kita dah sesi yang pertama, dah pun kita khatamkan kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Dan pada hari ini untuk sesi yang keduanya insya-Allah kita akan baca pula kitab daripada Al-Aqidatul Islamiyah, kitab bahasa Arab. Kitab Aqidatul Islamiyah, kitab bahasa Arab yang membahaskan berkenaan dengan akidah sebagai seorang Muslim. Akidah apa yang perlu kita percaya dan apakah pegangan hati kita. Dan secara khususnya kita akan bincangkan salah satu daripada tajuk yang besar tu, iaitu berkenaan dengan beriman dengan hari kiamat ataupun beriman dengan hari akhirat. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbincangan tersebut setelah mana kita dah baca sebahagian huraiannya berkenaan dengan kiamat hampir tiba tu, apakah tanda-tanda kiamat yang besar. Dah pun kita baca dalam pertemuan yang lepas. Kamera tak apa nak clear tu. Dapat Ustaz. Allahu akbar. Ya, kamera besar sikit. Alhamdulillah. Dan pagi ini untuk audio kuliah kena kamera lain sikit sebab kamera satu lagi tak berapa nak okey. Jadi terpaksa lah guna kamera yang ada di depan ni. Dan walau bagaimanapun, apa yang penting kita ikuti ialah apa isi kuliah, apa ilmu yang akan kita dapat. Masa ada gambar tu nombor 2, kita nak dengar dulu apa yang dibahaskan melalui kitab Al-Aqidatul Islamiyah, akidah Muslim ini. Dan pada pagi ini, sebelum kita sambung bacaan Al-Aqidatul Islamiyah, kitab yang membahaskan berkenaan dengan akidah Islamiyah, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan Hizib Nasr lil Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan juga mengkabulkan segala hajat kita, khususnya mohon supaya Allah Subhanahu wa taala angkat musibah COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي.
بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامه ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفه ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقه ومن فوقهم ومثل ذلك من تحته ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك. ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah bacaan hizib nafsah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar permohonan, rintihan dan segala hajat kita, khususnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan musibah COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan beriman dengan hari kiamat dalam kitab Aqidah Islamiyah yang kita gunakan sebagai rujukan utama dalam kuliah kita, kuliah duha kita pada pagi ini. Pengarang membahagikan yang besar sekali berkenaan dengan akidah atau pegangan hati kita. Dan di dalam perbincangan berkenaan dengan akidah ni pada yang pada fasal yang ke berapa ni, pada fasal yang ke bukan pasal banyak ni pada bab yang kedua. Bab yang kedua berkenaan dengan rukun iman. Pertama sekali berkenaan dengan muqaddimah daripada pengarang berkenaan dengan akidah Islamiyah, dan yang keduanya rukun iman, dan yang ketiganya akan dibahaskan Allahumma salli ala nak lupa yang ketiganya berkenaan dengan kejadian alam dan juga manusia itu sendiri, dan yang keempat berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib, yang kelima berkenaan dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah, dan yang terakhir berkenaan dengan pandangan umum berkenaan dengan akidah Islamiyah. Dan pada perkara yang kedua ini, iaitu berkenaan dengan rukun iman, dihuraikan 6 rukun. 6 rukun iman. Perbahasan berkenaan dengan rukun iman, ada 6 rukun yang besar. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat, dan juga beriman dengan qada dan qadar. Pada perkara yang kelima, iaitu beriman dengan rukun beriman dengan hari kiamat ini ataupun beriman dengan hari akhirat, pengarang meletakkan ada 4 perbincangan, 4 perkara yang besar dibahaskan berkenaan dengan rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan hari akhirat. Yang pertama sekali disebutkan, pertama sekali kita beriman dengan alam barzakh. Alam barzakh iaitu alam kubur. Permulaan kita, permulaan setelah mana kita mati, kita nak menuju ke akhirat, maka kita akan melalui alam barzakh. Itu yang pertama, berkenaan dengan alam barzakh. Dan yang keduanya berkenaan dengan hari kiamat. Tanda-tanda kiamat yang besar, khususnya 10 tanda yang disebutkan dalam sesi yang pertama itu, kiamat hampir tiba. 10 tanda yang besar berdasarkan kepada hadis Huzaifah ibn Usaid ataupun Huzaifah bin Asid. Disebutkan 10 tanda yang besar. Dan yang ketiganya berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang ketiga, sehingga akan keluarnya api lalu dibangkitkan semula. Lepas pada berlakunya kiamat yang besar, selesai saja 3 tiupan seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Kiamat Hampir Tiba. Dan dalam kitab Aqidah Islamiyah dia menyebutkan ada 2 tiupan yang besar, tiupan as-sa'aq dan juga tiupan al-ba'ath. Nafqatul ula dengan nafqatul thaniyah. Ada 2 tiupan seperti mana disebutkan dalam kitab Aqidatul Islamiyah. Kemudian bila mana dah ditiupkan sangkakala ataupun tiupan al-ba'ath tadi, tiupan yang mengejutkan, tiupan yang membangkitkan, kita semua dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan seperti mana kita dicipta awal-awal dahulu. Kita dilahirkan, tapi pada ketika itu dalam keadaan kita ni semua dah kuat dah lah, semua dah boleh berjalan, semua dah boleh, tapi dalam keadaan berdasarkan kepada amalan semasa hidup di dunia. Bila dibangkitkan, maka bagi orang yang banyak dosanya itu hidup dalam keadaan ataupun keadaannya itu cukup payah. Dalam keadaan banyak beribadah, keadaan dia itu cukup tenang. Maksudnya kan dalam hadis
menyebutkan ada 7 golongan yang mendapat naungan. Itu salah satu daripada jenis-jenis orang yang duduk di akhirat nanti mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada perkara yang ketiga disebutkan tentang kita dibangkitkan ataupun selepas pada berlakunya kiamat yang besar. Kemudian setelah mana kita dibangkitkan, maka berlakulah sesi yang keempat, iaitu kita akan melalui perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan pada hari kiamat. Disebutkan dalam kitab Aqidah Islamiah ini, iaitu pada perkara yang keempat, ahwalu yaumal qiyamah. Keadaan di hari kiamat. Macam mana keadaan kiamat ni? Ada beberapa perkara disebutkan di sini, lebih kurang dalam 9 ataupun 10 perkara disebutkan di sini pada pada perkara yang keempat, iaitu pertama al-ba'thu, iaitu kita dibangkitkan. Kita dihidupkan semula. Bagaimana keadaan dia nanti kita akan baca huraian dia. Dan yang kedua, lepas pada dibangkitkan, kita akan menuju ke telaga al-haud, iaitu telaga tempat kita nak minum. Semua orang pakai dahaga, semua orang pakai pikat di telaga. Dan yang ketiga al-hasyru, di padang mahsyar. Setelah mana kita minum air, kita pun dibangkitkan, kita dipanggil semua berkumpul di tempat berkumpul. Ramai-ramai pakai duduk di sana. Dan yang keempat akan dibahaskan berkenaan dengan syafaat. Yang kelima hisab, iaitu kita diperhitungkan satu persatu. Dan yang keenam waznul a'mal, ditimbang segala amalan kita. Dan yang ketujuhnya as-sirat, iaitu berkenaan dengan titian sirat. Dan yang ke-8 al-jaza, pembalasan. Kita dibalas segala amalan kita. Dan yang ke-9 syurga dan juga neraka. Bagaimana sifat syurga, bagaimana sifat neraka, keadaan dia bagaimana, kita duduk dalam dia macam mana. Didatangkan daripada Al-Quran dan hadis menceritakan tentang syurga dan juga neraka. Dan pengarang menutup perbahasan berkenaan dengan rukun yang kelima ini, beriman dengan hari akhirat, dengan cabang-cabang ataupun hasil-hasil daripada beriman dengan hari akhirat. Yang itu insya-Allah lah kalau dan kita baca, kalau tak dan kita takat sampai kat cerita berkenaan dengan syurga dan juga neraka saja. Secara khususnya pada pagi ini kita akan bahaskan berkenaan dengan tajuk yang keempat, ahwalu yaumal qiyamah. Keadaan-keadaan pada hari kiamat. Di hari kiamat sana, sebelum kita masuk ke dalam syurga ataupun lontar, dilemparkan ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. InsyaAllah kita akan baca rentetan-rentetannya. Dan sebelum itu, mohon pada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kongsi-kongsikan video yang kita hasilkan ini untuk manfaat lebih besar, untuk lebih ramai lagi kawan-kawan lain mengikuti kita punya kuliah pada pagi ini. Sidang penonton yang rahmati Allah, dalam kitab Aqidah Islamiah menyebutkan pada perkara yang keempat, ahwalu yaumal qiyamah, keadaan-keadaan pada hari kiamat. Tajri 'ala an-nas yaumal qiyamah ahwalun katsiratun. Wa ha huna nahnu nasuquha hasba tartibiha fil wuqu'. Keadaan pada hari kiamat tu memang keadaan dia bermacam-macam. Keadaan pada hari kiamat ni dibangkitkan kita daripada kubur terlepas pada tiupan sangkakala yang kedua ataupun tiupan sangkakala yang ketiga, ataupun disebut sebagai nafratul ba'ath, tiupan membangkitkan, tiupan mengutuskan, tiupan dihidupkan semula. Keadaan itu cukup hebat. Berdasarkan kepada amalan setiap orang. Dan dia akan disebutkan di sini berdasarkan kepada susunan dia. Apa yang berlaku lepas pada dibangkitkan, apa yang berlaku, keadaan dia macam mana, disebutkan mengikut turutan. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Aqidah Islamiah ini. Yang pertama sekali, al-ba'thu, kita diutuskan atau kita dibangkitkan. Laqad dzakarna annahu yubtada'ul yawmal akhir bil ba'thi, fa kaifa yakunu hadzal ba'th? Dah kita sebutkan sebelum ni, lepas pada digulung, dihancurkan segala alam ni, dimatikan semua, tiupan yang pertama disebut sebagai tiupan al-ba'thu, tiupan dibangkitkan. Jadi bagaimana dibangkitkan? Berdasarkan kepada apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, menyebutkan idza mata ibnu Adam buliya jasaduhu kulluh. Apabila matinya seorang anak Adam tu, maka dihancurkan segala jasad dia, habis semua sekali hancur. Ini berdasarkan pada hadis Nabi. Wala yabqa minhu illa dzarratun saghiratun tusamma ajibuz zanab. Dan tak akan tinggal, tak akan kekal, tak akan berbaki daripada seluruh jasad dia ni, melainkan satu anggota ataupun satu bahagian
yang disebut sebagai ajbuz zanab. Ajbu az-zanab. Ajbuz zanab. Ajbu ni ain jim ba. Satu yang ada maksud dia tu, kalau ajaba ni menunjukkan satu yang hebat, satu yang besar. Zanab ni zanab maksudnya benda yang terakhir. Ajbu ni satu benda yang besar. Kalau kita tengok dalam apa kamus al-ma'ani.com, dia tengok di situ, ajbu ni selain daripada dia menunjukkan satu benda yang cukup besar, satu benda yang mengherankan, satu benda yang memang hebat. Ajbu az-zanab, benda yang duduk di akhir. Az-zanab ataupun az-zail. Az-zanab ataupun az-zail juga disebut apa yang duduk di ekor, duduk di hujung sekali. Wa hadha yakunu fi ra'sil us'us. Dan ajbuz zanab ni, nama anggota tu duduk di penghujung sekali. Kalau kita tengok di tulang belakang kita ni, yang duduk di belakang dekat dengan punggung, duduk di punggung, ataupun di situlah adanya ekor. Ajbuz zanab ataupun al-us'us. Dalam al-ma'ani.com disebutkan azmun saghirun fil insan. Dia tulang yang terakhir sekali, kecil saja, duduk di belakang, duduk di tulang rangka, tulang utama kita, hak duduk belakang ni, tertegaknya badan kita ni dengan tulang-tulang tadi, hak duduk di ujung sekali, duduk di bawah sekali. Yang tu sahaja akan tinggal. Dia tu wala yabqa minhu, tak akan tinggal daripada seluruh tubuh badan manusia ni kecuali tulang saja tadi saja. Waqad thabata dhalika fil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan disebutkan, direkodkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Maksud kata benda ni bukan kata rekaan, benda ni bukan kata tipu, tapi sebaliknya satu benda yang memang benar-benar akan berlaku. Benda ni betul-betul akan berlaku. Nabi kata, "Walaisa syai'un minal insan illa yubla illa 'azman wahida wa huwa ajbuz zanab wa minha yurkabul khalqu yaumal qiyamah." Nabi kata, seluruh tubuh badan manusia ni semua akan hancur. Tak ada pun pada tubuh badan manusia kecuali semua dihancurkan illa azman wahidan, kecuali satu tulang saja, satu anggota dinamakan dengan ajbuz zanab. Wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan daripada ajbuz zanab tadi, maka diatur semula ataupun dicipta semula, disusun semula, dihimpun semula tulang belulang, dihimpun semula segala anggota tubuh badan manusia ni pada hari kiamat. Ini berdasarkan pada hadis riwayat daripada Al-Bukhari dan juga Muslim dalam bab Al-Fitan. Kemudian apabila Allah Ta'ala mengutuskan segala ditiupkan tiupan sangkakala tadi, Allah Ta'ala menurunkan air. Anzala minas sama'i ma'an ala dhalikal juz'il baqi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan hujan. Ini keadaan kita diutuskan. Bila mana nak diutuskan tadi, ditiupkan sangkakala pengutusan, maka Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila mana turunkan hujan, ayat tadi terkena kepada ajbuz zanab tadi. Summa yahya Israfil. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan Israfil wa ya'muruhu an yanfukhu fi suri nafkhat ats-tsaniyah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Israfil tadi meniupkan sangkakala yang kedua. Bila dah ditiup sangkakala yang kedua, wahya nafkhatul ihya, iaitu disebut sebagai tiupan yang menghidupkan. Fatambutul khalaiqu kama yambutul baqlu. Maka hidup makhluk-makhluk tadi seperti mana tumbuhnya sayur-sayuran, tumbuhnya pokok-pokok, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, al-baqlu. Jadi pakat hidup balik. Kita tengok pokok-pokok lepas pada hujan, yang terjadi pakat tumbuh balik, keluar lagi cendawan duk tumbuh tu. Jadi pakat dia hidup semula. Macam itulah diumpamakan kama yambutul baqlu, dia hidup semula, pakat timbul semula, pakat dia bangkit semula. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu. Nabi sendiri yang sebut macam tu. Allah Ta'ala turunkan ayat daripada langit, lalu hiduplah manusia tadi seperti mana hidupnya tumbuh-tumbuhan. Di sini nak beritahu kata kita dibangkitkan. Kita awal dulu kita dibangkitkan melalui rahim kandungan daripada ibu kita. Tapi untuk kali yang kedua ni kita dibangkitkan bagaikan menumbuhkan
pokok-pokok sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni hidup semula di akhirat nanti dalam keadaan kita ni tumbuh bagaikan pokok-pokok yang tumbuh di muka bumi. Wa yunadir rabbu al-arwaha fata'udu ajsadaha allati kana fiha fi hadhihi dunya. Lepas pada tu bila mana dah ditumbuhkan, dibangkitkan semula jasad-jasad tadi, maka Tuhan pun menyeru kepada roh-roh, yunadil arwah. Maka Tuhan pun menyeru, memanggil roh-roh tadi, fata'udu ila ajsadiha, maka kembalilah roh tadi ke jasad-jasadnya seperti mana di dunia. Maka semua dikembalikan balik. Fayaqumul khalaiqu qailin. Maka makhluk-makhluk tadi, khususnya manusia, bangkit. Lalu dia pun dalam keadaan duk terjaga tu, sesedar tu bangkit semula. Dia pun kata seperti mana dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Di sini ayat ni sebab apa kita kena saktah, sebab dia ada dua orang yang menyerukan, dua orang yang sebut. Maksudnya dua perkataan, dua orang yang berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Ni kami duduk tidur. Siapa pula panggil kami ni? Siapa pula yang kejutkan kami ni? Kami duduk tidur. Siapa yang kejutkan kami? Haza ma wa'adar rahman. Ni kata-kata yang kedua pula. Haza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Baru dia pun bersenang, rupanya kami ni baru tahu kata benda yang sebenarnya. Dia ingatkan mati-mati hancur lebur lah, macam mana Abu Jahal bila mana mempermainkan kata-kata Rasulullah di malam hijrah Nabi. Dia kata, itulah Muhammad, nampak tengok Muhammad. Adakah dia kata kita ni dibangkitkan semula, kita boleh dihidupkan semula, sedangkan kita dah jadi hancur lebur, dah jadi tanah, kita boleh dibangkitkan semula? Tak mungkin benda tu berlaku. Di antaranya puak-puak Abu Jahal yang tak beriman dengan hari akhirat, bila mana tersedak saja daripada kubur, dia pun kata, siapa yang nak kejutkan kita ni? Siapa yang nak bangkitkan kita ni? Hakikatnya kita bukan kata mati habis hancur lebur macam tu saja. Kita dibangkitkan semula. Ini bukti dia. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah juga daripada Al-Quranul Karim, menyebutkan bahawa kita dibangkitkan semula. Kita tak ada kata mati tu hancur lebur jadi macam mana tanah. Tak. Sebaliknya kita dibangkitkan semula, dihidupkan semula, dan itulah membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebangkitan ini bukan hanya sekadar pada manusia, malahan seluruh makhluk. Semua makhluk di alam ni dibangkitkan. Maksudnya dihidupkan semula. Apa yang hancur, apa yang rosak, apa yang lebur, kehidupan di dunia ni, mana yang rosak apa semua dibangkitkan semula. Seperti mana disebutkan dalam kitab ini, wal ba'tsu yatanawalu jami'u makhluqatillahi ta'ala min insanin wa hayawanin wa jamadin wa malakin. Semua dibangkitkan. Kebangkitan tadi, pengutusan tadi, semua makhluk yang terdiri daripada manusia, daripada haiwan, daripada al-jamad, benda-benda beku, maksudnya benda-benda yang hancur, benda-benda beku dihidupkan semula, dijadikan semula. Wa malakin, dan juga malaikat pun akan dibangkitkan semula. Termasuk juga malaikat maut yang terakhir sekali mati, malaikat maut, kemudian dia pun dibangkitkan semula. Tapi malaikat yang pertama diutuskan ialah dibangkitkan semula, iaitu malaikat Israfil. Ditiupkan sangkakala, maka dihidupkan semua makhluk-makhluk yang lain. Malaikat pun mati dan juga malaikat pun dihidupkan semula. Diriwayatkan daripada Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW baca ayat, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari tersebut akan berceritalah, akan terbongkarlah segala cerita-ceritanya. Kemudian Nabi tanya, atadruna ma akhbaruha? Hampa tahu tak benda apa yang disebut kata akhbaruha, cerita-cerita ni? Kemudian, antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Taqulu amila yawma kadha kadha wa kadha, fahadha akhbaruha. Wala yumkinu an tashhada illa idza ba'athaha Allah. Disebut kata akhbaruha, cerita-ceritanya ni dibongkar semula, dicerita semula, dikeluarkan semula, dibongkar semula cerita-cerita ni. Nabi pun tanya, tahu tak cerita macam mana yang katakan dibongkarkan ni? Dia kata, saya akan Nabi mendetailkan, Nabi menghuraikan maksud kata akhbaruha, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha.
pada hari tersebut dibongkarkan, diceritakan segala cerita-ceritanya, sehingga kan Nabi sebut di sini dibangkitkan seorang hamba, lelaki dan juga perempuan dan segala-galanya, lalu disebutkan, diceritakan, amila yauma kadza, dia melakukan kerja ni pada hari ni, pada masa ni di sini, kadza kadza kadza, diceritakan satu persatu detail. Dia pergi ke Kupang, dia pergi beli ikan, dia pergi beli sayur, dia cerita satu persatu detail. Naik motor, pakai baju warna apa, dia tengok kok mana, dia pusing kok mana, dia macam-macam, semua segala detail. Tu dia sebut kata kaza kaza kaza, detail segala apa yang diceritakan pada hari tersebut. Jadi bila mana dibangkitkan, kita diperhitungkan satu persatu. Dan telah datang daripada riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah, bahawa Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, pernah menceritakan cerita berkenaan dengan kelebihan orang yang melaungkan azan. Araka tuhibbul ghanam wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa azinta bis salah farfa' sawtaka bin nida, fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Disebutkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menyebutkan ni kepada Abdullah bin Abdul Rahman Abi Sa'sa'ah. Disebut kepada mungkin yang ni tabi'in. Dia kata, aku melihat kamu ni suka kepada belah binatang, dan juga pi jauh, pi masuk ke badiah, pi ke dalam dalam lembah, bawa binatang, bawa kambing ini pi belah di sana. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri kata, dia kata bila mana kamu duduk di sana bersama dengan kambing tu dan duduk di lembah sana, maka azankanlah, dan angkat suara kamu masa azan tu. Masa kita azan tu, laungkan dengan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena buat macam tu, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak mau azankan macam tu. Azan ni dengan cara dilaungkan. Sebab apa nak laungkan? Nanti dia akan cerita. Bila mana azan tu renggah kuat-kuat, suara tu bagi kuat, keluar bagi dengar. Kalau walaupun guna mic, tak apa, mic dah derah dah, jangan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, macam tak ada suara. Tak semangat. Azan tu bagi semangat, bagi dengar sedap. Bila kata azan tu, bagi ada gemar dia tu, bagi ada alunan dia tu, bagi ada ujung tu, bagi bunyi sedap. Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, tak mau macam tu. Azan tu biar ada nada dia tu, bagi kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan bagi kuat, bagi dengar. Jadinya azan tu biar semua orang dengar. Lalu Abi Sa'id Al-Khudri dia kata apa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin. Azan yang kita laungkan tadi tak akan didengari. Maksud kata nak abang sungguh-sungguh ni. Ni dia nak cerita sungguh-sungguh ni, nak cerita betul-betul, bukan kata main-main ataupun bukan biasa-biasa. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin. Sungguhnya tak akan dengar suara orang yang melaungkan azan tadi, jin. Kalau jin, maksudnya jin akan dengar. Kita azan tu jin dengar tu. Wala insun, dan juga manusia. Manusia akan dengar. Wala syai'un, dan segala-galanya tak akan mereka ni mendengar azan tadi, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali mereka semua ni menjadi saksi pada hari kiamat. Oh, dia ni tukang azan ni, dia ni panggil orang main sembahyang ni, dia ni peringat orang lain tentang masuk waktu ni. Jadi peranan azan tadi akan disaksikan oleh semua makhluk. Jin pun akan mat. Oh ya, betul, dia ni duk azan dulu. Makhluk yang lain, binatang, semut, cicak, cengkerik, segala binatang semua akan mempersaksikan bahawa kita melaungkan azan tadi. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi mengatakan bahawa dia mendengar kenyataan tersebut daripada Rasulullah SAW. Tujuan apa dia sebut ni? Sebab bukan tahu pun betul ke tak betul, melainkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laungan azan yang kita laungkan tadi, segala makhluk yang ada di alam ini akan bersaksi dengan perbuatan tersebut. Hadza walamma kana al-ba'thu ba'da al-maut ma kana istiqraba 'inda al-insan. Bayan Allah Subhanahu wa ta'ala qudratu 'ala dhalika fi katsirin min al-ayat wa bi asalibin shatta. Perkara
berkenaan dengan kebangkitan ini satu benda yang memang memelekkan manusia. Satu benda yang manusia tak boleh nak terima. Memang kita pun fikir macam mana benda ni dibangkitkan semula. Dah hancur dah mati habislah. Buat bangkit apa lagi dah. Tak, sebenarnya benda tu tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat perkara tersebut. Allah Ta'ala boleh jadikan perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala ceritakan satu persatu cara macam mana kita dibangkitkan di dalam surah Al-Hajj ayat 5 hingga 7. Juga di dalam surah Yasin ayat 77 hingga 83. Dan juga dalam surah Maryam ayat yang ke-66 sampai 68. Ana akan bacakan dan juga kita akan tengok terjemahan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan manusia, mengutuskan kita setelah mana kita mati. Kita dah hancur lebur dah, duduk dalam tanah tu, tapi tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, mampu untuk mengutuskan kita kembali ke dunia ni. Dalam surah, jangan tengok, nak cari surah pula tu. Ni Al-Quran. Pinjam Al-Quran anak. Tak apalah, anak baca. Oh, tengok dalam handphone pun payah. Mana surah Al-Hajj. Tak apa, kita sambil-sambil kita bertadarus dalam surah Al-Quran ni. Sambil-sambil kita tengok apa dia punya maksud dan juga makna dia. Dalam surah Al-Hajj. 332. Dalam surah Al-Hajj ayat 5 hingga 7. Ayat 5 hingga 7 menceritakan berkenaan dengan kebangkitan kita. Tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Sadaqallahul Azim. Ini cerita berkenaan dengan kebangkitan. Manusia diutuskan semula naik mai ke dunia, mai ke alam akhirat. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Awal dulu kita dijadikan daripada tanah. Kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Itu 9 bulan 10 hari. Ataupun kurang 7 bulan. Ada yang dilahirkan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Maksudnya sampai tua sangat. Ada yang mati awal, mati muda. Ada yang mati baby lagi. Ada yang ditaruh umur dia tu sampailah ketua umur 100 tahun. 100-200 tahun. Panjang umur dia. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Maksud kata mungkin dah sampai ke nyanyuk. Disebut fikun. Fikun ni maksud kata sampai ke nyanyuk lah. Ila arzalil umur. Kita kalau kata hidup ni minta lah supaya Allah Subhanahu Wa Taala janganlah panjangkan umur kita ni sampai ke tua sangat-sangat. Sebab kita dah lupa ke apa tu menyusahkan orang lain. Kita biarlah minta supaya panjang umur kita ni tak menyusahkan orang lain. Jangan kita minta panjang umur tapi senang beribadah, jangan sampai menyusahkan orang lain.
Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat segala-galanya. Kemudian yang demikian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati. Dan sungguh dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguhnya Allah akan membangkitkan siapa pun di dalam kubur. Semua Allah Ta'ala bangkitkan semula. Itu cerita je. Allah Ta'ala bukan kata muhum, bukan kata tipu. Dan Allah Ta'ala mampu menghidupkan semua. Kita daripada tak ada pun boleh diadakan. Apatah lagi mengadakan sesuatu yang asalnya rosak. Ni hebatnya ketika mana ditanya, dipersoalkan kepada Nabi SAW, macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan kita yang dah mati ni, dah hancur lebur, dah rosak, dah habis hancur bercampur dengan tanah dah. Lalu Nabi jawab kata, Allah Ta'ala tu boleh mengadakan kamu asal pada tak ada, boleh jadi ada. Apatah lagi nak menjadikan sesuatu yang memang dah ada. Asalnya dia benda dah ada dah. Contohnya macam kita cipta sesuatu daripada tak ada nak bagi ada. Hak tu pun Allah Ta'ala boleh buat. Apatah lagi nak perbaiki. Nak perbaiki mudah sangat. Barang rosak contohnya. Handphone rosak. Daripada tak ada handphone nak bagi ada. Tu susah tu. Macam mana nak buat ni? Tapi kalau kata dah ada nak perbaiki, memang tak susah mana. Saja. Benda mudah sangat. Simple je. Nak bagi ada balik je. Hak yang tak ada pun boleh bagi ada. Apatah lagi yang dah ada. Cuma nak buat bagi elok saja. Cukup mudah. Allah Ta'ala kata kun fayakun, maka jadilah. Hak tu yang saya tak ada tu. Allah Ta'ala kata jadilah. Jadi. Alam ni jadilah macam ni. Maka jadilah. Ni daripada yang tak ada pun boleh buat bagi ada. Apatah lagi yang memang dah ada. Yang rosak. Yang binasa. Nak dihidupkan semula. Nak dicipta semula. Cukup mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga Allah Ta'ala menceritakan di dalam surah Yasin. Surah Yasin daripada ayat 77 sampai 83. Surah Yasin. Kita tengok maksud dia macam mana surah Yasin. Anda baca di sini supaya terjemahan itu lebih betul dan juga tepat. Surah Yasin muka surat 440. Tapi ayat yang kita nak bacakan ini daripada ayat 77. 77 daripada muka surat 445. Daripada ayat 77 sampailah ayat 83. 77 sampai 83. Kadang tu ayat ni setengah orang gunakan sebagai ubat untuk perbaik tulang yang patah. Nak rawat tulang yang patah. Ni ayat 77 sampai 83. Cerita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitis mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dia jadi musuh. Maksudnya dia adalah hamba. Asalnya dia adalah orang yang duduk di bawah. Dia kena ikut tuan je, tiba-tiba melawan apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan dia membuat perumpamaan. Bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ni macam mana Abu Jahal tadi cerita. Macam mana nak hidupkan tulang belulang ni? Dia tak tahu, kata dia tu pun diciptakan. Dia tu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia takabur, sombong, bongkak, jahil. Ni sifat manusia. Katakanlah wahai Muhammad,
Yang akan menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang makhluk. Ni yang nak hidupkan balik ni, nak utuskan balik ni adalah yang menciptakan kamu daripada tak ada jadi ada. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu daripada tak ada menjadi ada. Apatah lagi masalah apa yang akan berlaku, apa masalah, apa benda yang besarnya nak memperbaiki benda yang dah ada. Tuhan kamu yang mengadakan kamu, dia jugalah yang akan menghidupkan kamu. Iaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu. Allah Ta'ala ciptakan api. Allah Ta'ala yang hidupkan api. Bolehkah hidupkan api dalam air? Tak boleh. Allah Ta'ala tak bagi jadi. Ni di alam ni. Cucur-cucur api boleh menyala. Allah Ta'ala yang menghidupkan api tadi. Walaupun hakikatnya kita yang duk cucur. Tapi yang nak menghidupkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mampu menciptakan kembali yang serupa itu. Iaitu jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar. Dialah Allah yang maha pencipta, maha mengetahui. Allah Ta'ala menciptakan langit. Allah Ta'ala menciptakan segala-gala alam ini. Sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada barang yang dia nak sebutkan tadi, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Allah Ta'ala nak menghidupkan segala-gala. Allah Ta'ala nak menjadikan segala-galanya. Dia hanya dengan berkata kun fayakun. Maha hebatnya, maha agungnya, maha besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu tu daripada tak ada kepada ada. Tu pencipta tu macam mana? Hanya kata kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah. Oh, satu yang hebat. Ahli sihir, ahli silap mata. Dia buat kita, jadi. Petik jari jadi. Buat macam tu jadi. Satu benda yang takjub, satu benda yang hebat. Tapi hakikatnya muhung. Ya, dia ada trik. Dia ada konon-konon dia tu. Ni Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tu yang memang asal tak ada. Tiba-tiba jadi. Tiba-tiba ada. Maha Allah, maha agung. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala kekurangan. Sungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala ni apabila nak menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada sesuatu barang tadi, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan segala sesuatu dan segala-galanya yang kamu akan dikembalikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha agung, maha hebat, maha besar. Buat segala sesuatu itu hanya petik jari dia, maka terjadilah segala sesuatu. Dan juga ayat yang terakhir yang menceritakan berkenaan dengan kita dibangkitkan daripada kematian, daripada hancur lebur ni, daripada surah Maryam. Surah Maryam lepas daripada surah Al-Kahfi. Kita tengok juzuk yang ke-15 daripada surah Al-Kahfi, surah Maryam, pada ayat yang ke-66 hingga ke-68. 66 hingga ke-68 menyebutkan, menceritakan berkenaan dengan kebangkitan manusia daripada 66 hingga ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا صدق الله العظيم. Dia menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, dan dialah ayat 66. Dan orang-orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Betulkah kami akan dibangkitkan, kami dihidupkan semula? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahawa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Dia tak fikirkan Allah Ta'ala dulu ciptakan dia, jadikan dia daripada tak ada kepada ada ni. Dia tak fikirkan yang tu. Maka demi Tuhanmu sesungguhnya, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama dengan syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka Jahannam dengan berlutut. Nah, ini keadaan mereka ni. Akhirnya mereka akan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar-benar menciptakan manusia. Benar-benar akan membangkitkan. Tapi sekarang ni, mereka tak percaya lagi lah. Ni kata dalam akidah ni. Berkenaan dengan pegangan hati. Benda ni bukan boleh direka-reka, melainkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah.
Benar manusia semua akan dibangkitkan. Benar semua makhluk ni akan dihidupkan semula. Yang hancur lemuk semua dibangkitkan semula dan akan diperhitungkan satu persatu. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, dalil-dalil daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana keadaan kita dibangkitkan dan juga sebagai hujah kepada orang yang tak percaya tentang kebangkitan. Dia duk pertikai macam mana Allah Ta'ala boleh membangkitkan, macam mana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula. Allah Ta'ala tu menjadikan satu benda yang tak ada kepada ada, mudah bagi dia. Apatah lagi menghidupkan suatu benda yang dah ada cumanya hancur, nak dihidupkan semula, cukup mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah 3 ayat Al-Quran daripada 3 surah yang dinakalkan, diberikan kepada kita sebagai hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan menghidupkan kita semua dan kita semua pasti akan dibangkitkan semula dan akan diperhitungkan segala amalan kita. Kemudian setelah mana kita dibangkitkan, maka kita akan berderu pakat pi dekat al-haud ataupun pi ke telaga. Nanti insya-Allah cerita berkenaan dengan telaga ataupun cerita berkenaan dengan kolam yang dimiliki oleh Rasulullah SAW akan disebutkan pada tajuk yang seterusnya. Cerita berkenaan dengan telaga, bagaimana kesifat dia, bagaimana rasa dia, dia punya besar dia macam mana. Cukup kau untuk kita semua ni nak minum air tadi? Ni telaga hak duk ada dekat kampung kita tu pun cedok 2-3 kali kering habis dah. Macam mana ni keadaan telaga ni, yang katakan telaga, khususnya telaga Nabi ni. Hak nak minum ni pula bukan kata seorang dua, bukan kata sekampung, bukan kata satu negara. Seluruh dunia yang menjadi umat Nabi Muhammad ni pakat duk kumpul nak minum telaga tadi. Macam mana sifat dia? Macam mana rupa dia? Cukupkah bekas-bekas cawan-cawan ni pakat duk ada kapi terjun masuk dalam tu ke macam mana? Nanti kita akan tengok cerita macam mana yang dikatakan telaga tadi. Sebab manusia bila mana dah duduk lama dalam kubur, bangkit-bangkit itu dah agak. Bangkit-bangkit itu lapang. Bangkit-bangkit itu nak cari air. Macam mana yang katakan telaga Rasulullah. InsyaAllah kita akan sambung perbahasannya dalam pertemuan pada besok hari insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan hizib Bahar yang disusun oleh Imam Asy-Syazili. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim ya azim, ya halim ya alim. Anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha' wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم
فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Terima kasih pada yang mengikuti kuliah duha kita pada pagi ini dan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang memberi komen, like dan juga share video yang kita hasilkan ini.
mudah-mudahan ianya dikira sebagai catatan amalan kebaikan untuk kita. Kita share, tunjuk pada orang lain, maka pahala pun akan kita peroleh daripada perbuatan tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang komen, like dan juga share video kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.